Hai, bertemu lagi kita pada kali ini dalam sesi review produk, di mana pada kali ini saya akan review satu lagi produk, iaitu sejenis penimbang juga. Sebelum ni kalau anda perhatikan dalam video-video sebelum ni saya dah kongsikan beberapa jenis penimbang yang kita biasa gunakan, dan hari ini saya rasa cukup istimewa sebabnya hari ini saya akan tunjukkan satu penimbang berat badan. Yang ni boleh katakan semua orang guna, terutamanya yang nak monitor berat badan, orang yang tengah diet, orang yang tengah menguruskan badan dan sebagainya, sudah tentu memiliki, dan kalau tak ada, perlu memiliki penimbang berat badan digital ni ya. Yang ini yang digital, di mana kita pakai bateri di belakang ni ada bateri di belakang ni. Okey, sebelum kita tengok bagaimana kita nak menggunakan penimbang ni, pertamanya saya perkenalkanlah dari segi bentuk dia. Penimbang ni saiz dia adalah 26 cm persegi lebar, dan panjang dia adalah 26 cm. Di mana di sini ada panel LCD dia di mana tempat dia tunjuklah timbangan berat kita nanti. Okey, di bahagian belakang ni ada satu tempat bateri Di sini ada satu penutup bateri lah saya dah buka di sini. Okey, ada penutup bateri di mana dia menggunakan bateri bateri AAA bateri saiz AAA ni Okey. Dan kalau anda tengok di belakang ini, di sini ada 4 poin 4 poin, di mana di keempat-empat poin inilah dia akan mengesan tekanan yang dikenakan ke atas penimbang ni. Jadi dengan ada keempat-empat poin inilah dia akan memberi bacaan yang tepat kepada proses timbangan yang kita buat. Okey, nanti kita akan tengok apa efek sekiranya keempat-empat tekanan yang dikenakan ke atas poin ini tidak sekata, bagaimana dia mempengaruhi hasil timbangan kita nanti. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita pergi buat timbangan. Okey, sekarang ni kita akan mulakan buat timbangan berat badan. Okey, kalau anda perhatikan, saya meletakkan penimbang ini pada satu petak tile yang samalah berat. Maksudnya dia berada dalam satu petak tile. Okey, kenapa saya letak macam tu? Sebab kita nak tengok perbandingan apabila kita meletakkan penimbang ini pada tempat yang berbeza. Okey, sekarang kita akan mulakan timbangan. Kalau anda perhatikan, timbangan ini tidak hidup maksudnya dia tak ada on, kita tak nampak nombor dia. Tetapi penimbang ini sememangnya dia auto on apabila menerima beban lah. Maksudnya bila kita mula naik atas penimbang, dia akan automatik hidup. Okey, sekarang kita tengok kita buat timbangan berat badan untuk di atas tile ini. Okey, nampak? Dia akan on secara automatik 32.78 saya ambil gambar ni secara terbalik Okey, baik. Okey, kita ulang timbangan yang kedua, kita tengok sama ke tidak. Okey, 32.78. Okey, kita ulang sekali lagi. Okey, timbangan yang ketiga, 32.78. Okey, sekarang ini kita tengok penimbangan yang kedua kita akan buat timbangan, di mana saya akan meletakkan penimbang ini bergabungan beberapa keping tile. Okey, apa tujuan dia? Kita nak tengok sekiranya tile ini tidak mempunyai ketinggian yang sama dengan sekeping. Kalau kita letak atas keping tile, memang dia akan samalah apabila gabungan tile, kemungkinan
dia punya ketinggian tidak sama menyebabkan permukaan itu tidak rata. Jadi kita tengok ya. Saya akan alihkan ke sini ya. Okey, ke sini. Tengok, kita letak di atas 4 keping tile yang berbeza. Kita nak tengok apakah perbezaan bacaan berbanding dengan kita letak di atas satu keping tile saja. Maksudnya di sini, sekiranya keempat-empat tile ni tidak mempunyai permukaan yang rata, kemungkinan kita akan dapat bacaan yang berbeza. Okey, kita akan buat timbangan sekarang. Okey, 32.61. Kita ulang sekali lagi. Okey. Yang 32.61. Okey. So kita sudah lihat ya, berbeza. Yang tadi kita dapat 32.78. Yang ini kita dapat 32.61. Jadi ini menunjukkan keempat-empat tile ini tidak rata. Okey, maksudnya berbeza ketinggian dia sedikit. Okey, kita masih dapat 32 kg tetapi point berbeza. Jadi maksudnya di sini kita sudah boleh guna pakai 32 itu sebagai berat lah ya. Dari segi point itu maksudnya berbeza kerana permukaan yang kita letak. Okey, timbul sebenarnya isu setiap kali timbang kita dapat bacaan yang berbeza. Itu disebabkan ataupun dipengaruhi oleh di mana permukaan yang kita letak penimbang ini untuk kita jalankan proses timbangan. Okey, nampak dia lari sedikit. Okey, itu bukan kerana penimbang tapi kerana permukaan yang kita letak penimbang itu. Seperti yang saya bagi tahu kepada anda, di belakang penimbang kita ini, okey, 4 poin yang dia akan kesan tekanan yang dikenakan ke atas penimbang ini. Maksudnya keempat-empat poin ini mesti mendapat tekanan yang sama, barulah kita akan mendapat bacaan yang paling tepat. Andai kata kita letak atas permukaan yang tidak rata, salah satu daripada poin ini mendapat tekanan yang berbeza, sama ada dia kurang ataupun terlebih, maksudnya kita akan mendapat bacaan yang kurang tepat ya. Tapi biasanya dia tak lari jauh lah ya. Okey, sekarang ni kita nak tengok apakah bacaan yang kita akan dapat apabila kita membuat timbangan di atas kapet ya. Okey, kita akan alih dia di atas kapet. Okey, kita akan buat timbangan di sini. Okey, kita mendapat 26.11. Okey, kita ulang sekali lagi. Kita tunggu dia reset dahulu. Okey, kita buat timbangan kedua di atas kapet. Kita dapat 26.56. Okey, kita ulang sekali lagi. Kita buat timbangan yang ketiga di atas kapet. Okey. Okey, kita dapat 27.49. Okey, baik. Sekiranya anda mendapat bacaan yang berbeza ini, dia menunjukkan bahawa lokasi ataupun tapak tempat yang kita buat timbangan itu sebenarnya tidak sesuai dan dia tidak rata dan tidak keras. Okey, kita akan dapat bacaan yang berbeza-beza kerana apa? Kerana tekanan dia dapat berbeza-beza, kerana permukaan dia lembut. Okey, permukaan yang kita letak ini adalah lembut, iaitu di atas kapet. Jadi ramai orang kata setiap kali timbang dapat bacaan tak sama. Okey, inilah puncanya. Di mana permukaan yang kita letak itu adalah di atas kapet ya. Maksudnya di atas permukaan yang lembut. Dia penimbang berat badan ini mesti kita letak di atas permukaan yang keras dan rata. Keras ni macam simen, tile, kayu dan sebagainya. Okey, dan mesti rata. Kalau tak rata kita akan dapat bacaan yang berbeza. Tapi dia lari tak banyak lah ya. Tapi jangan salahkan penimbang apabila dia memberi bacaan yang berbeza. Okey, sekarang ni kalau anda perhatikan, saya meletakkan penimbang ini di atas kapet yang lebih tebal daripada kapet yang sebelumnya. Jom kita tengok apa perbezaan dia. Kita akan mula buat timbangan.
Okey, kita cuma dapat 14.44 sahaja. Ya, jauh lagi nak sama dengan apa yang kita buat timbangan sebelum ni. Okey, kita buat ulangan sekali lagi. Okey. Yang ini kita dapat 10.79. Okey, nampak tak apa perbezaan dia? Jadi inilah kesalahan dalam menimbang. Timbangan mesti dibuat di atas permukaan yang keras dan rata. Okey. Kita pergi di tempat yang mula-mula kita buat tadi. Adakah kita masih mendapat bacaan sama dengan yang mula-mula kita buat tadi? Okey, kita akan kembali ke tempat yang mula-mula kita timbang tadi. Anda masih ingat berapa timbangan yang kita dapat tadi? Okey, kita akan buat timbangan di kali kedua di tempat yang sama. Okey, kita mula menimbang. Ulang. Okey, kita ulang sekali lagi. Okey, kita mendapat bacaan yang sama seperti yang mula-mula tadi, iaitu 32.78. Okey, so sekarang ni kita faham ya, untuk menggunakan penimbang ini mesti diletakkan di atas permukaan yang rata dan keras. Okey, anda dah lihat tadi macam mana proses timbangan yang kita buat, ya, di mana ada beberapa perkara yang perlu kita ambil berat ya dalam proses kita nak menimbang supaya kita dapat bacaan timbangan kita itu tepat. Okey, di sini saya nak share lagi beberapa perkara ataupun satu isu di mana ada orang cakap dia timbang waktu pagi berat dia lain. Okey, bila timbang petang berat dia lain. Okey, kalau kita menggunakan penimbang yang manual ya, yang pakai jarum tu, kita cuma baca dia dalam satu poin. Maksudnya mungkin kita dapat 30.1 ya, di mana kita melihat di mana jarum itu terletak. Walaupun tak tepat ataupun tak sama betul-betul dengan senggatan yang ada pada jarum itu, yang ada pada penimbang tu, kita consider itulah bacaan kita. Contohnya 32.5, 32.6, walaupun dia tak sampai betul-betul 6 pun, tapi kita bundarkan dia atau berdekatkan dia kepada satu poin yang hampir, dan kita tak nampak itu satu kesalahan lah. Tapi apabila kita menggunakan penimbang digital, bila poin itu lari, kita rasa dah macam masalah, dah rasa problem. Okey, dan seperti yang kita buat tadi, permukaan yang kita letak penimbang itu mempengaruhi, dan ada beberapa perkara lagi yang saya nak share di sini. Seperti isu tadi, pagi timbang lain, petang timbang lain. Tahu tak di mana silapnya? Di mana penyebab perubahan itu? Okey, anda kena ingat ya, waktu pagi anda belum makan nasi, belum mengambil lagi makan tengah hari. Bila dah petang, kita dah melantak mungkin satu pinggan ataupun dua pinggan dah nasi. Berat satu pinggan nasi itu sekitar 200 hingga 500 gram. Jadi banyak lari tu. Banyak lari di situ. Belum lagi kita minum air. Minum segelas air beza dengan kita minum 2 gelas air. Berat badan kita tu nanti beza. Itu dari segi makan. Bagaimana pula dari segi pakaian? Contohnya, kalau orang lelaki contohnya ya, dia timbang dengan ada wallet dalam poket dia. Selepas itu dia timbang tanpa wallet, contohnya. Jadi di situ dah berlaku perbezaan berat, sebab berat wallet tu dah berapa ratus gram. Sama juga dengan jenis baju ya. Kalau mungkin seorang perempuan, dia timbang waktu dia pakai baju kurung, mungkin berat dia berbeza dibandingkan mereka memakai baju t-shirt dan seluar jeans contohnya, sebab kain seluar jeans tu berat.
Okey, jadi itulah perbezaan-perbezaan yang kita akan lihat ataupun yang akan terhasil apabila kita buat timbang berat badan kita lah. Okey, tetapi perbezaan dia memang agak tak ketara sangatlah. Ya, mungkin berbeza dari segi point saja, dari segi gram sajalah. So itu yang saya nak share kepada anda. Sekiranya berlaku perbezaan dari segi point itu, sebenarnya ya, banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Bukan kesilapan pada penimbang itu. Cuma pastikan penimbang itu baterinya masih kuat, ya. Dan pada panel penimbang itu memang dia tunjuk meter, ya, meter bateri itu sama ada 1 bar, 2 bar ataupun 3 bar. Kalau 1 bar tu maksudnya kita dah boleh tukar kepada bateri barulah, ya, sebab kita takut kekuatan bateri itu juga boleh mempengaruhi bacaan penimbang itu bila kita buat timbangan. Okey, itu saja yang saya nak share pada kali ini. Okey, kepada anda yang berminat dengan penimbang ini, okey, saya ada sediakan link di bawah. Anda boleh dapatnya di Shopee, ya. Terima kasih.